Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, tadi aku sebenarnya dah pun buat unboxing untuk yang benda yang berada dalam kotak ni, tapi disebabkan oleh masalah teknikal, jadi terpaksa buat video baru. Jadi aku dah tunjukkan tadi di awal tadi macam mana proses unboxingnya. Jom kita tengok apa yang ada di dalam kotak yang berwarna hitam ini. Baik, ini adalah Poco X3 Pro. Kotaknya warna hitam dengan tulisan warna kuning, dan di bawah ini berwarna kuning. Tiada apa yang ada di sekeliling ni, benda-benda biasa saja. Dan dekat sini tulis Poco X3 Pro Phantom Black dengan dia punya RAM 8GB dan juga 356GB ROM. Jom kita buka. Alright. Jadi kau nampak kat sini penutupnya berwarna hitam dengan tulisan kuning, manakala untuk di bahagian kotak dalamnya adalah berwarna kuning dan disediakan dengan sebuah kad. Belakangnya kuning, tulisan hitam, tulis Poco, dan kat sini tulis Welcome to the Poco family. Nampak tak ni? Thank you for your choosing Poco. Ini adalah Poco aku yang pertama seumur hidup aku. Tapi kalau Xiaomi aku dah gunakan beberapa banyak jenis Xiaomi lah. Termasuk kamera yang aku sedang gunakan ini, iaitu Xiaomi Mi Note 10 Lite. Alright, ini dia punya kad, alu-aluan. Seterusnya di bawah ni terdapat sebuah kotak yang ditulis Poco saja. Yang ini mungkin alright, yang ini kalau kau buka, benda biasa. Pembuka SIM. Kemudian di dalam ni ada stiker yang aku tak tahu nak buat apa dengan stiker ni. Kemudian ada dua buah buku yang tiada siapa yang akan baca, right? Sebab orang lebih suka tengok review dari YouTube. Dan yang terakhir sekali ada casing. Casing ni berwarna Lucina. Aku suka sebenarnya Lucina sebab kau beli kamera cantik, kau beli telefon cantik-cantik dengan warna pilihan kau, tiba-tiba guna casing warna lain. Jadi aku suka sebenarnya casing berwarna Lucina ni. Tapi masalahnya lama-lama dia akan jadi kusam dan nampak buruk dan kotor. Biasa kena tukar lah, senang cakap. Alright, dekat dalam ni kasar sikit dan dia tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Pada aku aku suka. Untuk permulaan ni, bila orang beli telefon baru, dia kan suka macam bagi orang nampak kan. Jadi kalau kau guna casing yang gelap, yang mungkin orang tak nak perasan lah. Jadi aku lebih suka sebenarnya casing warna putih, dan kita boleh menikmati telefon tu. Telefon tu kan dibina dengan sangat cantik. Jadi kalau kau gunakan casing yang berwarna yang gelap, jadi macam buat apa beli telefon cantik-cantik ni. Di bawah ni terus nampak telefon. Kita letak tepi dulu. Ada satu lagi kad, bukan kad lah, satu lapisan. Tak tepi. Dan yang ini paling penting pada aku, ada charger. Charger ni datang dengan dua pin. Xiaomi memang gunakan dua pin. Kemudian dia punya yang ni ada nampak warna orange. Signature dia agaknya. Yang ni adalah 33 watt fast charging dan agak berat. Ni sekarang benda berharga ni, tak semua jenama bagi ni benda berharga. Dan dia bagi dengan kabel USB Type A ke Type C. Jadi dengan 33 watt fast charging pada aku sudah memadai lah. Boleh capai dalam sejam lebih lah tempoh dia. Dan aku rasa itu adalah masa yang sesuai. Tak adalah harap laju sangat dan mungkin ada masalah panas dan kerosakan bateri. Tiga-tiga ni aku rasa agak sederhana dan agak logik lah. Jadi selesai dah dengan kotak ni. Inilah kita punya main dia. Kat sini tulis Poco X3 Pro dengan Qualcomm Snapdragon 860. Dan kau ingat Snapdragon 865 adalah flagship tahun lepas. Yang ini sebenarnya adalah 860 yang pertama yang menggunakan Snapdragon ni sebenarnya. Walaupun 865 dah ada tahun lepas, yang ni adalah chipset yang baru dibuat, tapi dia bukanlah label flagship sebab tahun 2021 flagshipnya adalah 888. Jadi yang ini pada aku adalah label flagship, tapi bukanlah yang paling flagship. Kemudian dia datang dengan 120Hz, dengan 6.6 inci Full HD screen. Dia ada 120Hz dan dikatakan dia adalah berbentuk adaptive.
Okey, dia boleh turun ikut kesesuaian 60 ke 90 ke 120. Okey, jadi dia bagus untuk menjimatkan bateri. Kemudian dia datang juga dengan lightning fast UFS 3.1 storage dengan dual speaker. Okey, ada dua speaker bawah dan juga atas dia adalah stereo speaker, bukannya nano speaker ya. Dan last sekali, bateri dia 5160 mAh, bateri dengan liquid cool teknologi 1.0 plus. Okay, ini bagus untuk sebuah telefon dengan 120Hz dan dia ada kapasiti bateri 5160 mAh, dan itu agak besar untuk telefon pada tahun inilah. Bukan yang paling besar, tapi pada aku untuk telefon-telefon yang standard sekarang ni kebanyakan guna 450, okay, sorry 4500 mAh, tapi yang ni adalah 5160 mAh. Okay, alright. Okay, inilah telefonnya. Okay, 6.67 inci. Okay, dengan screen LCD tapi Full HD plus. Okay, kita tengok dari tepi. Okay, yang screen ni menggunakan Gorilla Glass 6. Okay, itu upgrade yang terkini lah. Kebanyakan sekarang guna flagship sekalipun guna Gorilla Glass 5, tapi yang ni guna Gorilla Glass 6. Okay, kat sini, okay, aku tak pasti sama ada dia gunakan Gorilla Glass stick ataupun plastik, sebab ada pelbagai versi aku dengar di YouTube. Sebab aku tak boleh nak bezakan. Okay, jadi nanti mungkin aku perlu update. Okay, kemudian sedap dipegang, tak terlalu tebal, tak terlalu nipis. Okay, okay, kita tengok dulu. Di bahagian tepi ni kita dapat volume button, dan kemudiannya terdapat power button yang juga sekali datang dengan fingerprint. Okay, sebab ianya bukannya AMOLED, jadi dia punya tak boleh buat fingerprint on screen, sebabnya dia gunakan fingerprint di power button. Pada aku ini lebih baik daripada kau gunakan fingerprint kat belakang. Sebab okay, betul, pegang terus hidup. Okay, tapi bila kau letak atas meja, dia akan menyusahkan kau, kena angkat untuk tekan. Tapi pada aku kat sini, kau just tekan je. Okay, jadi mudah, dan kita sentiasa memegang button ini. Okay, dan dia sedap pegang. Okay, sedap pegang. Okay, kemudian di sini dah tak ada apa-apa. Di bawah ni ada speaker dengan USB-C. Okay, ada button speaker aku rasa kat sini. Okay, ni speaker, ni button mikrofon lah. Okay, kemudian USB Type-C. Kemudian dia ada yang benda yang tak ada dalam kebanyakan flagship adalah 3.5mm headphone jack. Okay, yang ni aku rasa bagus. Kenapa perlu dibuang? Terpulanglah pada pengguna itu nak gunakan, sama ada gunakan wire ataupun nak guna Bluetooth sekalipun. Okay, bagi je lah, bukannya susah pun. Okay, alright. Kemudiannya dekat sini tak ada apa, cuma dia ada SIM slot. Okay, yang menariknya SIM slot ni dia ada dua configuration, sama ada boleh guna dua SIM serentak ataupun satu SIM dan juga satu SD card. Okay, micro SD, dan bestnya micro SD ni boleh sampai sehingga 1 terabyte. Okay, kemudian di bahagian atas, okay, ada IR blaster kat sini. Ini mungkin speaker. Okay, yang ini mungkin okay, ada satu button lubang ni. Aku rasa inilah speakernya, tapi nampak macam pelik lah kalau dia hanya ada satu lubang saja tapi dia anggap sebagai speaker. Ke speakernya berada di sini, tempat dengar telinga ni. Okay, aku pun tak pasti. Alright, nanti kita test. Okay, di bahagian hadapan, skrin 6.67 inci ni datang dengan okay, kamera selfie 20 megapiksel dengan bentuk butang lah. Okay, bentuk lubang kat tengah-tengah skrin ni. Okay, pada aku tak adalah terlalu besar, tak adalah terlalu kecil. Okay, nanti kita tengok sama ada dia menarik ataupun tidak. Di bahagian belakang ada tempat setup kamera dengan satu flash. Okay, kamera ni adalah kamera yang terbesar, adalah 48 megapiksel. Okay, dia adalah turun sedikit daripada Poco X3 NFC yang ada 64 megapiksel. Kemudian dia ada kamera ultra lebar, tak silap aku 8 megapiksel. Kemudian 2 tambah 2 lah, 2 megapiksel dengan 2 megapiksel. Tapi tentang kamera tu aku rasa nanti kita akan bincang kemudian. Okay, di bahagian belakang ni dia ada tulisan Poco yang ada bentuk macam pelangi-pelangi sikit. Kemudian dia ada 2. Okay, yang ni matte color, yang ini adalah color kawasan yang kilat lah. Yang ni adalah kawasan yang gelap. Okay, matilah color dia. Okay, jadi aku rasa bentuk belakang ni cantik, cuma bonggol ni agak tinggi. Okay, kalau kau tengok sini,
Okey. Oh. Okey. Dia agak, kalau kau menaik dia tak goyang. Tapi kalau kau pegang kat sini dia akan goyang lah. Okey, tapi sebab mungkin dia letak di tengah, jadi dia macam stabil jugalah. Okey, tapi pada aku sangat tebal lah ni. Okey, sangat tebal untuk akulah. Okey, sebab kamera yang aku guna ni dia sedikit tebal body dia, jadi dia cover banyaklah kawasan kamera ni. Okey, baik. Okey, ini adalah sebuah telefon, okey, mid range yang mempunyai kebanyakan spesifikasi flagship. Okey, contohnya dia ada dia punya chipset, dia chipset 800 siri, kemudian dia punya screen 120Hz, dan itu adalah antara chipset benda-benda yang ada hanya untuk handphone flagship. Okey, ada dua benda yang menyebabkan dia ni tak dianggap sebagai flagship. Pertama adalah skrin menggunakan skrin LCD. Yang kedua adalah dia punya kamera. Okey, 48 megapiksel sahaja. Okey, kebanyakan flagship kebanyakan dah start ke 64 dan ke atas lah. Okey, jadi dua benda yang menyebabkan ianya tidak dianggap sebagai flagship, tapi segala-gala yang selebihnya adalah flagship. Jadi aku rasa ianya adalah telefon mid range kelas atasan, ataupun kita boleh anggap sebagai flagship kelas bawahan. Okey, sebab chipset dia tu sangat tinggi lah untuk dianggap sebagai telefon kelas pertengahan. Okey, baik, jom nanti aku set up dulu, nanti kita. Okey, baik, seperti kalau korang follow aku punya YouTube channel ni, okey, seperti korang tahu bahawa handphone ni merupakan handphone yang aku beli berdasarkan daripada pendapatan aku daripada YouTube. Okey, sejak dimonetize sejak 2020, iaitu bulan November sehingga Mac, aku tak dapat nombor PIN, tapi last kali aku terpaksa gunakan ID untuk dapatkan pendapatan pada YouTube. Okey, selama lebih kurang 4 bulan tu, pendapatan yang aku terima adalah 190 USD, ataupun lebih kurang dengan aku dapat 780 ringgit lebih kurang macam tu, dan duit tu aku beli benda ni. Okey, jadi lepas aku dah beli ni, aku agak macam menyesal betul ke tak betul tindakan aku ni. Okey, jadi aku tak tahu aku akan guna ke tak telefon ni, dan mungkinkah aku akan jual. Okey, sama ada jual yang ni balik ataupun jual yang aku tengah guna ni. Ini Mi Note 10 Lite yang baru diguna dalam 10 bulan dan tiada kesan cala dan sangat perfect kondisi dia. Okey, jadi aku tak tahu lagi apa yang aku nak buat. Keputusan aku ni betul ke tak betul, aku pun tak tahu, masih lagi dalam berfikir-fikir. Okey, jadi inilah dia. Sebab aku dah buka apa ni. Okey, dia adalah MIUI version 12. Okey, 12.0.2. Okey, jadi dia punya storan adalah 256GB. Dia punya RAM adalah, dia punya ROM adalah 8GB. Okey, device nama Poco X3 Pro. Okey, dia punya version Android adalah Android 11. Okey, jadi aku nak test kat sini adalah test dia punya fingerprint. Okey, kalau kau tengok okey, aku tutup. Okey, terbuka. Okey, aku tutup. Terbuka. Tutup. Tekan terbuka. Okey, ini bagusnya fingerprint dekat power button. Kau tekan power, automatik dia buka. Okey, contohlah kalau kau tak tekan. Okey, kau tekan jari lain. Okey, kau kena swipe lah, kena gunakan password. Okey, tapi kalau kau guna jari yang betul, tekan dia terus buka. Okey, semudah itu je. Okey, semudah itu dan laju. Okey, jadi itu je lah kot untuk unboxing ni. Aku tak tahu nak cerita apa lagi. Jadi aku rasa tengah fikir-fikir lagi nak jual yang ini atau yang tu, atau ini simpan, sebab ni adalah kenangan lah pendapatan aku yang pertama sebagai YouTuber. Jadi itu je aku nak cerita kenapa aku beli. Okey, kenapa aku beli telefon ni adalah, pertama aku nak chipset yang berkuasa. Kemudian aku nak rasa juga penggunaan telefon yang ada refresh rate yang tinggi, iaitu 120, sebab sekarang yang aku guna ni 60 saja. Okey, jadi kita nak tengok lah apa kelebihan dan kekurangannya lah kalau kita gunakan benda-benda macam ni. Okey, jadi itu saja aku rasa review aku kali ni. Jumpa dalam video yang seterusnya. Tengok aku guna dulu macam mana, nanti aku buat review lengkap lah.
Okey, itu saja untuk unboxing hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.